Soalan pertama, siapakah mereka yang boleh dinamakan sebagai penasihat syariah? Ini soalan yang cukup menarik. Malah saya sebut dalam chapter pertama buku saya, buku sulung saya, iaitu Minda Syariah Kewangan Islam. Ini terjemahannya, buku asalnya atau karya asal dalam bahasa Inggeris, Syarah Mind in Islamic Finance, yang dilancarkan oleh Kebaduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak pada tahun 2016. Satu sejarah untuk saya, buku pertama saya yang diterbitkan dan berkaitan dengan Syarah Mind, minda ulama syariah atau minda penasihat syariah. Jadi minda syariah, penasihat syariah. Jadi saya telah hurai dan kaji dan juga menyelami ke lautan yang dalam, siapakah penasihat syariah dan apakah cara fikir di Syarah Mind atau minda syariah, penasihat-penasihat syariah, apakah isu-isu yang berada dalam kehidupan mereka, komuniti mereka, sama ada yang positif atau negatif. Semuanya saya telah jelaskan dalam buku ini, Minda Syariah Kewangan Islam, terbitan sulung saya 2016. Jadi penasihat syariah sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, semua orang boleh jadi penasihat syariah. Tidak ada masalah, tidak ada satu halangan. Orang daripada Azhar boleh, daripada Jordan boleh, daripada UAE boleh, daripada sekolah pondok pun boleh. Sama ada yang ada degree, tak ada degree. Ia tidak terhad kepada mana-mana golongan atau mana-mana keluaran universiti. Itu yang saya sebutkan dalam buku saya, kerana pengetahuan syariah adalah pengetahuan yang berkaitan dengan diri sendiri, bukan berkaitan dengan qualification, dengan degree, dengan nama universiti dan seumpamanya. Ia tidak ada halangan kepada mana-mana orang Islam, Muslim, syaratnya kena Muslim. Walaupun ada pandangan Asy-Syatibi dalam kitab Muwafaqat mengatakan fatwa itu boleh juga diberikan oleh orang yang bukan Islam. Itu pandangan yang agak luar biasa, seorang imam yang cukup besar dalam ilmu maqasid. Tetapi kebanyakan jumhur mengatakan itu tidak dibenarkan, kerana fatwa itu melambangkan keyakinan kepada agama, ada elemen ketakwaan, keimanan dan sebagainya. Tapi tidak salah non-Muslim menjadi pengkaji, menjadi orang yang buat research untuk mendapatkan ilmu-ilmu foundation untuk menolong mereka yang terlibat dalam bidang fatwa ataupun resolusi mengeluarkan hukum. Mereka membuat kajian fatwa secara big data, secara dalil dan sebagainya. Tidak ada masalah. Tapi mereka yang ingin mengeluarkan fatwa, mestilah orang itu orang yang Muslim ataupun Muslimah. Tidak ada juga beza antara lelaki dengan perempuan. Itu penting. Saya sebut dalam buku saya bahawa even Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, adalah di antara 7 sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa. Iaitu sahabat datang jumpa Aisyah, Aisyah bagi fatwa yang terbanyak. Malah dalam kes-kes tertentu, Aisyah lebih powerful daripada sahabat-sahabat lain, kerana Aisyah bersama Nabi, dalam rumah Nabi, benda yang sulit, benda yang rahsia, benda yang agak eksklusif. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mendapat the upper hand, the privilege untuk berikan fatwa yang lebih konkret dan lebih solid, kerana keberadaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sepanjang masa dalam rumah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tidak ada isu lelaki ke perempuan. Saya pernah dijemput ke Pakistan oleh Central Bank pusat Pakistan untuk memberikan training kepada ulama-ulama syariah yang muda ataupun penasihat syariah yang muda di Pakistan. Dan saya tahu bahawa pendirian saya agak tidak disukai oleh sebahagian para ulama yang konservatif. Antaranya saya mengatakan bidang fatwa ini tak semestinya dimonopoli oleh golongan lelaki. Malah di Malaysia, saya merupakan seorang yang pertama yang membawa penasihat syariah masuk dalam industri perbankan Islam di Malaysia. Pada tahun 2006-2007, saya telah bawa seorang yang pakar dalam kewangan Islam. Waktu itu beliau masih lagi mengajar di Universiti Melaya, yang berbahagia Ustazah Dr. Syamsiah Muhammad, yang sekarang merupakan tokoh dalam berbagai bidang negara SC. Tapi saya bawa dia masuk
dia masih muda lagi, baru balik daripada PhD Jordan, tapi ada bakat. Tesis PhD-nya bertajuk Nazariyatul Arbah fi Syariatil Islamiyah, kurang lebih teori keuntungan dalam syariah. Jadi saya rasa ini bakat rakyat Malaysia. Saya buat masuk dalam satu bank, Standard Chartered Bank waktu tu, masih ingat lagi. Dan beliau dari segi sejarahnya merupakan penasihat syariah wanita yang pertama di Malaysia. Dia berbalik pada cerita Pakistan, nak tunjuk kepada tuan-tuan dan perempuan, penasihat syariah boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan, dan tidak kisah latar belakang pendidikan mereka. Yang penting layak. Apakah syarat kelayakan, kita akan bincang dalam 2-3 sesi hari ini, besok dan lusa, panjang. Ini bidang saya. Ini saya akan berceloteh sikitlah dengan tuan-tuan dan perempuan. Ini bidang kerjaya saya, hampir 30 tahun bergelumang, bersilat dan juga selalu berada di pentas, center stage, pentas yang merupakan pentas utama dalam banyak isu perbankan di Malaysia dan juga luar negara. Bila saya diberikan peluang untuk berucap di Pakistan, selama 40 orang ke 50 orang datang, semuanya hebat-hebat di kalangan rakan-rakan saya yang muda, yang tua. Saya mulakan dengan soalan yang pertama, dengan tujuan yang tertentu. Saya mengatakan, boleh tak di kalangan yang hadir pada hari ini, saya juga nakal sikit nakal, taklah nakal yang betul-betul, saya nakal sikit. Saya mengatakan, ada tak di kalangan kita ni mereka yang penasihat syariah wanita di kalangan ulama-ulama sarjana wanita di Pakistan? Dan mereka senyap, tidak ada yang menjawab. Di sesi itu dipengusikan oleh timbalan Governor Bank Pakistan di Karachi. Mereka tidak menjawab. Saya tahu jawapannya memang tak ada. Pengalaman saya, tidak ada mana-mana penasihat syariah yang daripada golongan kaum hawa, kaum wanita. Yang saya sebutkan bahawa ini satu kesilapan. Nah, ini cara saya bercakap, ini satu kesilapan kerana dalam keuangan Islam dan juga dalam agama kita, dalam sejarah kita, dalam tamadun ilmu kita, perlu ada golongan wanita yang seiring dengan lelaki membina tamadun ilmu, membina tamadun keuangan Islam dan sebagainya. Dia sebutkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha juga adalah seorang pakar fatwa. Dan juga saya sebutkan satu buku tulisan seorang ulama muda di UK tentang beliau telah mengumpulkan nama-nama sahabiyah yang telah meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW, al-muhaddisat. Ada muhaddisin, lelaki sahabat yang meriwayatkan hadis, ada juga al-muhaddisat, wanita-wanita sahabiyah radhiyallahu anhum jami'an yang mengambil inisiatif untuk mendengar hadis, ingat betul-betul dan meriwayatkan kepada generasi tabi'in dan juga tabi'in dan seterusnya. Jadi itulah peranan wanita dalam masyarakat. Jadi nak selitkan juga bahawa dalam keuangan Islam itu agak tidak berlaku. Tetapi di Timur Tengah dalam 2-3 tahun yang lepas baru ada seorang dua sudah menjadi penasihat syariah dalam bidang keuangan Islam. Malaysia adalah negara yang pertama, dan pada hari ini Malaysia dah ramai dah, alhamdulillah, ramai di kalangan saudara kita daripada wanita kaum hawa yang merupakan pelengkap kehidupan dalam dunia ini. Mereka juga menjadi penasihat syariah di pelbagai institusi keuangan Islam. Ia tidak ada jantina, tidak ada latar belakang akademik tertentu, dan juga tidak ada latar belakang umur. Akil balik cukup. Umur yang tua pun tak apa, tidak jadi isu selama mana dia masih waras dan masih sihat pemikirannya, boleh menjadi penasihat syariah. Kita juga tidak melihat kepada bangsa, kepada negara, kepada apa sahaja. Di Malaysia kita meraihkan penasihat syariah daripada luar negara yang mereka juga bersama rakan-rakan Malaysia, ulama Malaysia berada dalam satu komiti. Saya juga berada di kebanyakan bank-bank di Timur Tengah, di Eropah, di Amerika, di Australia bersama dengan ulama-ulama sedunia. Kami tidak ada isu berbeza negara, bangsa dan sebagainya. Itu lebih mencambahkan lagi cara fikir yang pelbagai. Semakin banyak perbezaan latar belakang, semakin menarik perbincangan. Latar belakang
Malaysia iklim yang basah, iklim yang sejuk, iklim yang lembut sedikit bandingan fatwa yang keras di padang pasir, fatwa yang berbentuk lebih kepada teks, kepada literal. Sedangkan di Malaysia, di Morocco, pandangan lebih pada maqasid, kepada objektif, pada maslahah, menarik perbincangan. Jadi berlakulah satu infusion, satu talqih, satu persamaan minda dalam satu bekas untuk dijadikan pokok yang lebih solid. Ada berbagai-bagai genetik pada pokok tersebut, genetik daripada Malaysia, genetik daripada Indonesia, genetik daripada Timur Tengah, Pakistan dan seumpamanya. Jadi itu pembukaannya. Jadi penasihat syariah, tuan-tuan dan puan-puan, adalah terbuka untuk semua orang. Tuan-tuan pun boleh jadi penasihat syariah. Kalau nak betul-betul nak jadi, boleh jadi dengan syarat-syarat yang saya akan ceritakan sedikit demi sedikit. Saya pernah dijemput ke Jepun oleh Nikkei Index tahun 2000, mungkin 2009, 2010, dah lama dah. Sebab mereka, dan saya berada dalam JBIC, penasihat syariah Japanese Bank of International Cooperation, satu bank antarabangsa Jepun yang paling banyak geran daripada kerajaan untuk melabur, untuk membuat FDI di luar negara, di Timur Tengah, di Malaysia, Indonesia, Vietnam sebagainya. Jadi JBIC pada masa tersebut tertarik dengan kewangan Islam, dan mereka mahu kalau boleh JBIC bila pergi ke negara Islam, mereka boleh menawarkan produk yang patuh syariah, murabahah, ijarah, sukuk dan sebagainya. Jadi mereka telah melantik saya dan rakan-rakan daripada Saudi dan juga Pakistan, saya dari Malaysia, berada dalam jawatan kuasa syariah mereka. Jadi nama saya agak popular di Jepun sebab saya selalu pergi dalam 3 bulan sekali memberikan kuliah, ceramah dan sebagainya, universiti, di bank-bank sebagainya. Di satu hari Nikkei Index, satu badan untuk menguruskan indeks saham di Jepun, mereka mendengar nama saya dan mereka nak buat satu seminar paling besar, terbesar di dalam konteks Jepun. Mungkin dia ada lebih pada 1,000 ke 2,000 orang, besar dewannya. Dan mereka nak tahu dan kalau boleh nak berkenalan dengan penasihat syariah. They have heard a lot about syariah advisor tapi tidak ada gambaran. Maka saya dijemput, diundang, dan saya berada daripada Korea. Ada komitmen di Korea. Dari Korea saya terbang ke Tokyo, dibawa terus daripada airport ke hotel, diberikan layanan yang cukup istimewa. Besoknya saya masuk ke seminar, terpegun melihat ramai yang menanti dan untuk mendengar bicara saya yang tak lama dalam setengah jam, dan ada soal jawab setengah jam. Jadi saya bercakap dengan bahasa yang mudah untuk memahamkan mereka kenapa perbankan Islam itu penting dan kenapa Jepun itu relevan dalam konteks kewangan Islam. Sebab ialah ini peluang saya bercakap nak bagi semangat ke orang Jepun supaya mereka juga menerima kewangan Islam. Saya tak bercakap benda negatif tentang syariah, isu perbezaan pandangan fuqaha, isu berbezanya standard dalam pasaran. Itu jangan cakap dulu. Cakap benda yang baik-baik dulu, benda yang mesra, indah dan mempersonakan masyarakat Jepun, sama ada pembuat polisi, sama ada pentadbir, sama ada pemikir, para profesor, sarjana, ramai, 1,000 orang lebih. Jadi selepas saya cakap, saya duduk, maka timbullah soalan Q&A. Jadi soalan yang pertama daripada seorang profesor dan yang hebat di Jepun. Beliau mengatakan dalam bahasa Inggeris yang boleh difahami, dia mengatakan, Dr. Daud, we have been waiting for you, we have heard a lot about you, and we have no idea siapakah sebenarnya penasihat syariah yang selalu diwawarkan dalam surat khabar, dalam TV, dalam media. Dan dia kata ramai orang Jepun, dia katalah, bukan saya kata, dia kata ramai orang Jepun berasai bahawa penasihat syariah itu sebab namanya itu terlalu hebat, disebut-sebut dalam berbagai media, adalah dia bukan orang biasa. Dia mungkin ada bentuk muka yang berbeza dengan manusia. Saya perangkat itu. Mereka membayangkan orang itu orang yang berbeza daripada manusia biasa. Orang Jepun ni bila pemikiran begitu, dia lebih selalu literal, terlalu secara harfi pemahaman mereka. Saya mengatakan saya adalah manusia seperti awak juga, seperti kamu, dan kamu juga boleh menjadi penasihat syariah dengan syarat yang begini. Penasihat syariah bukanlah eksklusif
dia ada terbuka untuk semua orang dengan syarat 1, 2, 3, 4 termasuk jadi Islam, tetapi ilmunya begini. Dan jawapan saya, walaupun satu soalan yang pertama telah meleraikan banyak isu kefahaman, salah faham dalam masyarakat tentang siapakah penasihat syariah. Saya sebut dalam buku saya tentang pengalaman saya di Jepang. Ramai orang tak faham siapakah penasihat syariah. Termasuk masyarakat Islam di Malaysia pun. Mereka ingat penasihat syariah itu orang yang faham bahasa Arab, yang boleh jadi imam dan bilal, yang tahu sikit hukum hakam syariah, boleh menjadi penasihat syariah. Itu salah. Penasihat syariah, mereka yang faham syariah, yang belajar syariah, dan juga yang pandai meletakkan ilmu syariah kepada ilmu moden. Itu cabarannya.